Salam hormat, bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 Oktober. Kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 721 kes selepas 3 kes baru direkodkan semalam. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan 3 kes baru itu melibatkan 1 kes masing-masing dari Kuching, Sibu dan Miri. Dato' Amar Douglas menjelaskan 3 kes baharu tersebut melibatkan 2 kes import dan 1 kes jangkitan tempatan. Kes ke-719 adalah kes import B. Kes ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang telah menjalani saringan COVID-19 di pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuching semasa tiba sekembalinya dari Kota Kinabalu, Sabah. Kes 720, kes import B. Kes ini merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang telah melakukan perjalanan balik dari Selangor melalui penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Miri pada 3 Oktober 2020. Kes ke-721 adalah kes jangkitan tempatan. Kes ini merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang telah disaring pada 3 Oktober 2020 kerana mempunyai kontak rapat kepada kes 714. Beliau berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Dato' Amar Douglas turut memaklumkan jumlah kes yang menerima rawatan dan diasingkan di hospital meningkat seramai 3 orang menjadikan jumlah keseluruhan ialah seramai 19 orang. Seramai 5 orang pesakit dalam siasatan yang baharu turut dilaporkan semalam. Beliau juga menyeru pemilik premis perniagaan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dato' Amar juga mengarahkan pesalah-pesalah bukan warga negara yang telah ditahan dalam operasi SOP di pusat hiburan dikehendaki melakukan ujian saringan COVID-19 dan kos ujian ditanggung sendiri. Sarawak sentiasa berusaha memaksimumkan pembangunan demi kemudahan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini menerusi pelaksanaan skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, di bawah skim ini kerajaan negeri menyediakan lot-lot kediaman yang lebih selesa terancang selain dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti rangkaian jalan, sistem perparitan, bekalan air serta bekalan elektrik. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu Sarawak telah memperkenalkan dasar baharu iaitu penambahbaikan terhadap infrastruktur asas di skim-skim baharu yang akan dilaksana selain pendekatan baharu seperti jaringan jalan raya yang dahulunya hanya jalan batu kini dinaik taraf kepada jalan berturap. Jelas beliau ia juga dinikmati oleh penduduk majoriti kaum Penan di Suainiah, kawasan Dewan Undangan Negeri Kemenak dan berharap penduduk akan memanfaatkan lot-lot yang diserahkan kepada mereka. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Lesen Pendudukan Sementara bagi skim pembesaran Kampung Penan Jambatan Suai di Miri. Sebanyak 75 lot diserahkan kepada penerima melibatkan 170 lot. Pada majlis itu, sejumlah RM20,000 geran kerajaan diserahkan kepada 4 ketua kaum di Suainiah bagi pembangunan di kawasan masing-masing. Jauh dan berada dalam kawasan laluan ladang sawit dan pembalakan bukan alasan untuk tidak disediakan kemudahan infrastruktur. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murung, Kennedy Chuk Pai Ugon berkata, meskipun tidak sempurna seperti di bandar, namun ia memadai apabila memenuhi keperluan asas seperti jaringan perhubungan, elektrik serta baik pulih tempat tinggal. Kennedy Chuk Pai melihat keperluan jaringan jalan menghubung kawasan Long Unan dan Long Senep di Ulu Tubau, satu keperluan penduduk di kawasan tersebut. Biarpun terpencil dan terpaksa melalui jalan yang disediakan syarikat perladangan dan pembalakan, laluan masuk kedua penempatan tersebut akan diberi perhatian sewajarnya. Bagi penempatan masyarakat Kenyah Long Unan, Umar Alip Kuleh, sejumlah RM250,000 telah diluluskan bagi melaksana projek-projek penambahbaikan di kawasan berkenaan. Untuk menaik taraf jalan masuk ke rumah ini, iaitu untuk menggantikan
menggantikan jambatan kayu yang sudah usang. Kita akan gantikan dengan jambatan besi supaya perhubungan ke kawasan ini ataupun ke kampung ini tidak terputus. Saya telah meluluskan untuk mengganti atap zinc yang lama yang telah usang, yang banyak bocor, dan hari ini saya dengan pegawai saya untuk melihat keperluan ini dan kita akan menukar atap rumah panjang ini dengan atap spendek. Sementara itu, bagi memastikan penduduk di kawasan tersebut menerima bekalan elektrik melalui sistem grid, projek rakyat The Last Mile Sarawak Energy Berhad ACB sedang dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik. Projek pemasangan bekalan elektrik di Dun Murum bagi fasa pertama dan kedua telah melibatkan peruntukan RM38 juta. Kennedy Cukpai semasa ditemui pemberita memberitahu Dun Murum mempunyai keluasan 11,600 km persegi dan masih banyak kawasan yang perlu dibangunkan kemudahan infrastruktur asasnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Limbang memberi jaminan bahawa bekalan petrol dan diesel di Limbang adalah mencukupi. Ketua cawangannya, Pulnama Tarah, memberitahu pengguna tidak perlu khawatir dengan membuat pembelian panik berikutan keadaan sedemikian hanya akan menyebabkan bekalan berkurangan. Saya nasihatkan kepada pengguna supaya tidak cepat membuat viral berkaitan isu-isu setempat di Limbang ni, khususnya kedudukan bekalan. Dia bersifat sementara saja. Jika ada kemuskilan boleh datang ke pejabat untuk buat aduan ataupun dapatkan penjelasan lebih lanjut kedudukan bekalan terkini di daerah Limbang. Sebab macam stesen minyak ni, kalau kita ada dua stesen minyak, iaitu Shell, dan ada dua stesen minyak lah operator dia, iaitu Shell dan Petronas. So tak semestinya bekalan dua-dua ni habis. Memang kita jamin adalah. Dalam pada itu, KPDN-HEP meminta pengusaha stesen minyak di Limbang dan Lawas untuk tidak membuat penjualan dan pemberian bersyarat kepada pengguna kerana akan menyebabkan pengguna bertambah panik. Bila bercakap kepada pemberita selepas memberi reaksi terhadap berita tular yang mendakwa kekurangan bekalan petrol dan diesel di Limbang baru-baru ini. Sementara itu, salah seorang pengusaha stesen minyak di Limbang memberi reaksi berikut berkaitan isu yang berlaku. Bekalan untuk Limbang sementara masih mencukupi lah. Besok pun ada lagi bekalan datang. Ada bekalan datang sekiranya tidak mencukupi lah. Jadi tidak perlu risau lah. Tidak perlu risau. Ya, tidak perlu risau. Jadi harap tidak ada masalah lah untuk berlakunya ketiadaan minyak di Limbang ni lah. Itu yang saya harap lah. Tak perlu panik lah sebabnya barang itu memang ada, tapi orang gara-gara tertangguh saja, bah. Kita kena siasat betul-betul dan tidak mudah percaya dengan berita yang tular. Pengakap Sarawak terus aktif dalam merancang program-programnya di sebalik kekangan kewangan dan pandemik COVID-19. Yang di-Pertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William berkata, ini kerana program-program termasuk Jambori adalah penting bagi menarik lebih ramai keahlian baru, terutama sekali dalam kalangan belia di negeri ini. Tan Sri William yang ditemui pemberita di Kuching berkata pihaknya menyasarkan kira-kira 100,000 keahlian baharu dalam masa 5 tahun akan datang. Menurutnya, Persatuan Pengakap Sarawak bertuah kerana sebagai salah satu pertubuhan sukarelawan beruniform yang terpenting dan tertua di negeri ini, persatuan tersebut terus mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin kerajaan selain ahli-ahli korporat. Ini termasuk Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang juga merupakan salah seorang ahli pengakap yang aktif di negeri ini. Setakat ini, Pengakap Sarawak mempunyai kira-kira 47,000 ahli terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Terdahulu, Tan Sri William Mawan yang mengetuai beberapa ahli Majlis Pengakap Sarawak mengadakan kunjungan hormat terhadap Datuk Patinggi Abang Johari di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan tersebut antara lain bertujuan berkongsi maklumat mengenai perancangan program dan aktiviti Pengakap Sarawak untuk 5 tahun akan datang.
Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian LAKIS berharap kerajaan negeri meluluskan permohonan tapak baru untuk tujuan pembesaran kampung di Serian. Setiausaha LAKIS Muhammad Hadi Mos berkata, bagi permulaan sebanyak 4 buah kampung diberi keutamaan iaitu Kampung Ulu, Kampung Ilir, Kampung Munggu Limo dan Kampung Siantan. Jelas Muhammad Hadi, ini ekoran kampung-kampung terbabit sering dilanda banjir apabila musim tengkujuh kerana kedudukan kampung yang terletak di pinggir sungai selain ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk. Beliau berkata pihaknya telah mengenal pasti sebuah tapak yang sesuai untuk menampung kira-kira 3,000 orang penduduk di 4 kampung terbabit. Dalam pada itu, LAKIS turut memohon untuk pembinaan Serian Riverfront dan Pasar Malam Serian berdekatan Masjid Bahagian Serian. Hadi berkata cadangan pembinaan itu dilihat akan menarik lebih ramai pengunjung ke bahagian berkenaan. Selain itu, LAKIS juga bercadang untuk menempatkan semula Pasar Malam Serian ke lokasi yang baharu. Ini berukutan lokasi kini dilihat tidak lagi sesuai untuk aktiviti perniagaan kepada 33 peniaga kerana terdapat pembinaan projek jalan raya sedang dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat LAKIS ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud di Demak, Jaya Kuching. Persatuan Pekerja Minyak dan Gas Sarawak SOKWA diperuntukkan RM720,000 bagi membuka pejabat tetap persatuan itu di Miri. Pengerusi persatuan berkenaan Jamal Abdullah berkata pejabat itu akan memudahkan pengoperasian persatuannya sebagai pusat latihan kepada pekerja dalam bidang minyak dan gas. Jamal berkata dengan adanya pejabat itu, latihan dan induksi akan dilakukan secara berpusat. Jamal memberitahu demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Tambah Jamal, SOKWA akan menjadi rujukan kepada penggiat industri minyak dan gas di negeri ini melibatkan bekalan tenaga kerja mahir dan kumpulan teknikal selain akan bekerjasama dengan kerajaan bagi tujuan tersebut. Menurut Jamal, SOKWA merupakan persatuan yang bertanggungjawab ke atas perihal pekerja yang terlibat dalam industri berkenaan. Setakat ini, SOKWA dianggotai lebih 5,000 ahli terdiri daripada pekerja dalam bidang minyak dan gas di Sarawak. Sekian berita pagi Sarawak, terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian COVID-19. Saya Vanessa Mering, jumpa lagi.